Alhamdulillahi Alhamdulillahilladzi hadana lihaza ad-din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, hari ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk berada di hari yang mulia. Sekali lagi kita sama-sama mengkaji dan meneliti apa yang berlaku kepada kita demi mempertingkatkan dan memperbaiki lagi tahap keprihatinan kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memahami apa yang berlaku, kita tidak akan mampu untuk mencari kaedah terbaik dan pendekatan terbaik dalam menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-samalah kita meniat ataupun mengikhlaskan niat segala-galanya hanya untuk menyelamatkan kita di akhirat. Beberapa hari lepas kita diisytiharkan akan berdepan dengan sekali lagi pilihan raya umum yang ke-15. Ia bukan suatu perkara yang kecil, kerana mempunyai hubungan yang jelas dan kuat dengan kehidupan kita. Apa yang akan berlaku mempunyai 1000 atau pelbagai kesan yang bakal menentukan kedudukan kita dan agama yang kita anuti. Dalam keadaan apa yang berlaku, kita melihat umat seperti kebingungan untuk mencari arah tuju yang jelas. Bagaimana sepatutnya kita mengambil sikap dan pendirian, kerana bakal pemimpin yang berusaha mencalonkan diri mereka sebagai sandaran kepada kita berdepan dengan pelbagai ujian, ketidakjelasan fikrah dan juga pendekatan-pendekatan yang membingungkan umat untuk memberi keyakinan sebagai pilihan yang terbaik. Di sini kita bertanya, pada pilihan raya yang ke-15 ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada? Maka saya bertemu dengan satu hadis yang sangat popular, yang selalu kita dengar, di mana Huzaifah ibn al-Yaman berkata, Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Manusia selalu tanya Rasulullah tentang perkara-perkara yang baik. Nak dapat kebaikan itu bagaimana dan di mana ataupun apa. Tetapi wa kuntu as'aluhu 'anis syarri. Sebaliknya aku pula selalu bertanya kepada Rasulullah tentang kecelakaan dan keburukan. Makhafatan an yudrikani, kerana bimbang kalau sekiranya keburukan itu sempat bertemu denganku. Hadis ini jelas memberitahu bahawa majoriti manusia sering peka dengan kebaikan, sentiasa mengintai di mana ada kebaikan, di mana ada manfaat, tetapi tidak ramai yang cuba melihat apakah keburukan-keburukan yang mungkin menimpa umat sehingga meletakkan agama dalam keadaan
bahaya dan tidak menentu. Maka aku bertanya kepada Rasulullah beberapa soalan. Ada 5 peringkat soalan. Pertama, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kita dulu di peringkat pertama, sebelum datang Islam, kita berada dalam keadaan jahiliyah, tidak kenal arah akidah dan juga ketuhanan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunna fi jahiliyah wa syarrin, dan juga kecelakaan dan keburukan. Faja'anallahu bihadzal khairi. Lalu Allah datangkan dengan kebaikan Islam yang ada pada kita sekarang. Maknanya hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa Islam yang benar-benar asli dan tidak terjejas ataupun tidak keliru dan jelas maksudnya adalah seperti yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan. Tidak bermakna Islam itu berubah, tetapi bagaimana umat menerima dan mengaplikasikan Islam dalam kehidupan itu yang menjadi perbincangan kita pada hari ini. Lalu Huzaifah bertanya, fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Peringkat ketiga, maka sesudah jahiliyah kemudian datang Islam, maka adakah sesudah kebaikan Islam yang ada di zaman Rasulullah itu akan datang pula kecelakaan? Maka Rasulullah menjawab, na'am, ya, akan ada kecelakaan dan fitnah-fitnah yang mengganggu sebagaimana yang berlaku di zaman khilafah atau khulafa ar-rasyidin dan juga zaman Umayyah dan zaman Abbasiyah dan sebagainya. Lalu lalu Huzaifah bertanya lagi, fahal ba'da zalika asyarr min khairin? Maka adakah sesudah kejahatan, yaitu peringkat ketiga tadi, ada lagi kebaikan, yaitu peringkat keempat? Lalu Rasulullah menjawab, na'am, ya, akan ada kebaikan, tetapi wa fihi dakhan, tetapi dalam kebaikan itu ada kekaburan, ada asap, ada kabus yang menutup kebaikan tersebut, sehingga kebaikan itu menjadi tidak jelas dan tidak dapat dipahami dengan maknanya yang sebenar. Maka semua memetik kebaikan itu hanya di balik tabir kabus, kelabu-kelabu yang berlaku. Lalu apakah kabus tersebut? Maka Huzaifah bertanya, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apakah kabus itu? Lalu Rasulullah menjawab, qaumun, akan ada nanti satu kaum, yahduna bi ghairi hadi, yang akan memberi petunjuk, memberi panduan tanpa petunjuk aku, meninggalkan petunjukku tetapi mengambil petunjuk selain daripada sunnahku dan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifu minhum, kalau kamu jumpa mereka ini, wa tunkir, kamu kena tolak dan kamu tidak boleh undi kaum yang seperti ini. Wajib kita tidak boleh undi mereka yang membawa petunjuk-petunjuk selain daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah kaum yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Jika kita telusuri, di sini ialah orang-orang yang mengikut keterangan para ulama, ialah mereka yang menjadikan petunjuk-petunjuk yang bukan disandarkan, diambil daripada Rasulullah, kelihatan benar, kelihatan wajar, dan kelihatan patut sebagai suatu persembahan atau pilihan kepada rakyat. Tetapi ia tidak diadakan atau tidak dipetik atau disambung kepada petunjuk yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk ini menjadi kabus untuk mengelirukan manusia daripada melihat petunjuk yang sebenar yang ada di dalam hadis Nabi
dan juga sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam dunia hari ini kita dapat melihat bagaimana kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan atas nama agama dan sebagainya, tetapi tidak dijelaskan kepada umat dengan sebenarnya. Kemudian sesudah itu, baik, Huzaifah bertanya lagi, fahal ba'da dzalikal khair, maka adakah sesudah kebaikan yang kelabu itu, min syarrin, ada pula kejahatan, yaitu pada tahap yang kelima. Lalu berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, di sana kamu akan jumpa du'atun, yaitu penyeru-penyeru, mereka yang mengajak manusia secara terang-terangan ala abwabi jahannam, menuju pintu neraka. Ini tidak kelabu lagi, jelas golongan ini golongan yang tidak akan membawa manusia kepada akhirat, tidak membawa manusia menuju Allah, tetapi membawa manusia ke neraka. Tetapi ramai yang menambut dan menerima seruan-seruan pintu neraka ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, man ajabahum, kalau ada orang yang menerima seruan orang ini, qazafuhu fiha, maka orang tadi, pendakwah pintu neraka tadi, akan mengajak atau mencampak orang ini ke dalam neraka. Dalam politik negara kita, kita boleh tengok siapa yang mengajak ke pintu neraka ini. Cuma kita tidak boleh sebut kerana dia terlalu sensitif. Yang jelas, dia mengajak manusia untuk kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk memenuhi keperluan-keperluan manusia semata-mata. Dia hanya mementingkan kedudukannya, dia hanya mementingkan kuasa yang dia dapat, tetapi bukan untuk mendaulatkan Allah dan meletakkan agama Allah itu sebagai panduan atau kehidupan. Agama hanya sekadar prasyarat, agama hanya sekadar untuk mengelabui manusia, agama hanya sekadar upacara ataupun ibadah pribadi dalam kehidupan seharian. Lalu Huzaifah tidak puas hati, beliau bertanya lagi, sifhum lana ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, sifhum lana, cuba cerita secara jelas siapa mereka ini. Lalu Rasulullah berkata, hum min jildatina, mereka adalah daripada sebangsa, sekulit dengan keturunan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka bercakap dengan bahasa kita sendiri. Maka hari ini kita sudah nampak, dunia hari ini jelas menunjukkan bahawa di peringkat dunia hari ini, dalam 5 tahun kebelakangan ini, mereka yang dikatakan daripada bangsa yang sama dengan bangsa yang satu kulit dengan kulit, golongan yang jelas telah mempersendakan Islam dan cuba menutup kebenaran Islam. Pendekatan ini menjadi tiru-tiruan di peringkat dunia antarabangsa. Dan yang lebih mengejutkan kita, apa yang dibuat oleh manusia yang sekulit dan sebangsa dengan Rasulullah yang bercakap bahasa Arab ini merupakan apa yang telah lama dibuat di negara kita. Maknanya apa yang berlaku di negara Arab itu adalah sudah terlewat berbanding apa yang berlaku di negara kita. Saya hanya mampu menyebut sekadar itu, maka terpulang kepada tuan-tuan untuk menilai dan melihatnya sendiri. Bagaimana manusia hari ini mempersendakan Allah Subhanahu wa taala sampai ke tahap itu. Maknanya di sini sahabatku, kita sekarang berada di peringkat yang kelima yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Huzaifah bertanya lagi, fama ta'muruni, maka apa kamu nak suruh aku, in adrakani zalik, kalau aku bertemu dengan orang-orang yang mengajak ke pintu neraka, sama ada secara terang-terangan menentang Islam ataupun berpura-pura atas nama agama dan juga kepentingan Islam, apa kamu nak buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talzam jama'atal muslimin, di waktu itu kamu kena berusaha
mencari kumpulan orang Islam yang betul-betul ingin menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan, cari dan temui. Jika tidak ada, beradalah kamu, bentuklah kamu akan kumpulan yang boleh mengadakan kamu dalam kedudukan orang yang ingin benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu mesti ada jamaah dan kamu mesti ada ketua yang boleh membawa kamu ke arah itu. Maka dalam PRU 15 nanti, di negara kita ini, kita mesti melihat kumpulan manakah yang benar-benar ingin membawa kehidupan kita ini dan menjadikan kita sebagai orang yang ingin berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, dalam pencarian. Saya terasa di sini agak kabur dan agak sukar untuk kita melihat dengan jelas perkara-perkara ini. Sahabat-sahabat semua mesti berfikir dan mengkaji dan meneliti perkembangan-perkembangan terakhir yang berlaku. Dan Huzaifah bertanya lagi, baiklah wahai Rasulullah, jika sesudah aku berusaha dan aku mencari jemaah tersebut, tetapi aku tidak temui, fa illam yakun lahum jamaah wala imamun, sekiranya di sana tidak ada jemaah dan tidak ada imam, tidak ada imam yang boleh memandu mereka, apa nak buat? Maka Rasulullah kata, fa'tazil tilka firqa kullaha. Maka kamu tinggalkan semua kumpulan-kumpulan tersebut, parti-parti tersebut. Di sini kita ingin memberitahu kepada pemimpin politik yang ada dalam negara. Kita ingin memberitahu kepada semua parti-parti yang ada, jangan mencipta atau meletakkan rakyat dan para pengundi dalam keadaan kelabu sehingga mereka merasa tidak yakin dengan kepimpinan dan parti-parti yang ada. Sebaliknya, kita masih ada ruang 60 hari sebelum PRU, masih ada ruang untuk pemimpin-pemimpin ini menggagaskan satu penyelesaian yang lebih jelas dan lebih berani, dan bukan semata-mata hanya sekadar untuk memastikan kita berkuasa dan mendapat kedudukan. Maksudnya, pemimpin-pemimpin yang beragama Islam, tak kira daripada parti apa, biar nampak untuk mendaulatkan Islam, biar nampak untuk menjadikan Islam itu memimpin, bukan Islam itu dipimpin oleh orang lain. Sekiranya ini tidak berlaku, sekiranya ini tidak dapat dilaksanakan, maka jangan salahkan rakyat. Jangan salahkan rakyat jika sekiranya ada dari kalangan rakyat yang menggunakan hadis ini sebagai hujah untuk tidak keluar mengundi dan menyokong mana-mana parti. Kita bimbang dalam keadaan hari ini kerana generasi Y, iaitu mereka yang berusia 18 tahun ke bawah, adalah generasi ramai yang akan menentukan corak undi dan kepimpinan yang dipilih pada masa akan datang. Kita ingin memberitahu secara jelas, mereka yang muda ini tidak melihat kepada karismatik yang ada kepada pemimpin-pemimpin. Dia melihat apakah penyelesaian yang dapat diberi oleh para pimpinan yang ada. Para pemimpin parti politik harus peka. Mereka ini adalah golongan yang berpijak di alam realistik. Mereka golongan yang laju. Mereka ingin penyelesaian segera, kerana cara mereka berfikir hanya dalam masa 30 hari mereka boleh selesai satu perancangan. Dalam masa 60 hari mereka boleh capai satu-satu target. Mereka tidak perlu tunggu sampai 5 tahun untuk membuat keputusan. Kena ingat, generasi muda yang ada pada hari ini bukan generasi partisan, bukan generasi yang simpati, bukan generasi yang pentaksub ataupun kita kata penyokong tegar kepada mana parti atau pemimpin. Sebaliknya, mereka adalah golongan yang akan melihat siapa yang boleh memberi pendekatan dan penyelesaian yang paling jelas kepada mereka. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, inilah cabaran yang kita bimbang. Maka kita kena ingat, kerana Rasulullah membenarkan dalam hadis ini,
untuk bila sampai satu tahap kita tidak yakin mana-mana pemimpin boleh membawa Islam dan juga mengenengahkan agama secara baik kepada Allah, maka Rasulullah mengatakan fa'tazil tilka firqa kullaha. Apakah kita sudah sampai ke tahap ini? Kita harap kita belum berada di tahap ini. Kita harap kita boleh baiki dalam masa 60 hari yang ada ini, agar kita dapat membina satu stand yang jelas untuk umat dan anak-anak muda yang beragama Islam. Kerana Rasulullah mengatakan kita boleh tinggalkan walau an ta'udda bi aslin syajarah, walaupun ala aslin syajarah, walaupun sekalipun kamu sampai terpaksa masuk dalam hutan, kamu tidak ada apa-apa kemudahan dan kamu hanya hidup dengan menggigit sisa-sisa air yang ada pada akar batang-batang pokok kayu. Wa anta hatta yudrikakal maut, dan sampailah kematian datang kepada kamu, wa anta ala zalik, dan kamu berada pada kedudukan sebegitu. Kamu tidak tetap pulang, kamu tidak mundur ke belakang, dan kamu tidak akan kembali kepada kesesatan sama sekali. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi apakah penyelesaian yang perlu dibuat oleh pemimpin politik yang ada pada hari ini dalam keadaan sebelum pilihan raya berlaku? Pertama, mereka mesti memahami bahawa tabiat kepimpinan dan risalah dalam Islam ialah al-istislam lillah wa rasulihi, membawa kepimpinan yang menampakkan ingin berserah kepada Allah dan berserah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita hanya kempen sekadar untuk menyelamatkan diri, jika kita hanya kempen untuk mendapat kuasa, jika hanya kempen untuk sekadar merancangkan pembangunan ekonomi, merancangkan industri, merancangkan pelbagai infrastruktur dan pelaburan, serta pembangunan-pembangunan material, maka itu selagi ia tidak menampakkan ketundukan kepada Allah, tidak bertujuan mendekatkan manusia kepada Allah dan juga Rasulnya, maka pelaburan tersebut bukanlah tabiat kepimpinan Islam. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah Al-Imran, ada satu kisah bagaimana hujah ini saya utarakan, iaitu di mana Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menegaskan kepada Nabi kita bahawa setiap kali Allah ingin menghantar mana-mana Rasul ke muka bumi ini, maka Allah membuat perjanjian dengan setiap Rasul tersebut dengan berkata, dan Allah memberitahu wa idz akhadna mitsaqan nabiyyin wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan tolong ingat ketika kami membuat perjanjian dengan para nabi, lama atainakum min kitabin wa hikmah, wahai nabi, bila mana kami telah datangkan kepada kamu petunjuk kitab dan juga hikmah dan kebijaksanaan, maknanya kamu berada di atas petunjuk dan kamu berada di atas kebenaran dan kamu berada di atas kebijaksanaan, seperti mana pemimpin-pemimpin politik masing-masing mendakwakan mereka berada di pihak yang benar. Sampai hari ini semua orang menganggap dan kempen itu cuba dikaitkan dengan agama. Bagus, tetapi biar betul-betul untuk membawa agama. Lalu Allah Ta'ala kata, tiba-tiba sesudah sekian lama kamu membawa kebenaran, summa ja'akum rasulun, kemudian selepas itu datang Rasul baru sesudah kamu, musaddiqul lima ma'akum, Rasul yang datang kemudian ini, utusan aku juga, membenarkan apa yang ada pada kamu. Maka la tu'minun nabihi wa la tansurannah, apakah kamu akan beriman dengannya? Maknanya sepatutnya kamu kena beriman dengan Rasul yang baru datang itu, dan kamu mesti menolong Rasul yang baru datang tersebut. Arti kamu berhenti daripada berebut kepimpinan dengan Rasul yang baru. Kamu tidak perlu lagi berebut untuk terus mencalonkan diri kamu, walaupun kamu sebelum ini seorang Rasul, walaupun kamu sebelum ini seorang yang membawa kebenaran. Apalagi kalau kamu memang terbukti membawa keburukan, membawa berbagai fitnah, membawa berbagai masalah kepada negara, membawa berbagai bala kepada negara. Hatta Nabi sekalipun, sekalipun beliau telah datang dengan kebenaran, kemudian Allah melihat perlu datang perubahan, Allah melihat perlu bawa Rasul yang baru,
untuk mengganti Rasul yang lama, maka Rasul yang lama mesti berhenti daripada jawatan Rasul dan menjadi orang yang beriman dengan Rasul yang baru. Inilah ciri kepimpinan Islam. Maka Allah bertanya kepada Rasul-Rasul itu, "Aqrartum? Kamu setuju tak dengan dasar ini? Wa akhastum ala zalikum isri?" Dan kamu membuat di atas keputusan itu sebagai suatu perjanjian denganku? Maka semua Rasul-Rasul berkata, qalu aqrarna, kami bersetuju. Ini perangai pemimpin yang ada risalah Allah, bukan berebut untuk menjadi pemimpin sampai tidak boleh mahu untuk bertolak ansur dan bersatu. Masing-masing ingin berjuang di atas parti semata-mata, tanpa memikirkan risalah Allah itu ada di mana. Ingat, wahai pemimpin politik yang ada, jika sekiranya risalah Allah ini tidak ditegakkan dan dijadikan landasan kepada perjuangan parti yang kamu bawa, nanti jika rakyat menerima apa-apa malapetaka hasil daripada perpecahan di kalangan kamu, kami akan soal dan Allah akan salahkan kamu di akhirat nanti. Kerana Allah menyebut di hari akhirat nanti, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, di mana pada hari itu kami akan mengajak, kami akan panggil setiap manusia itu dengan ketua mereka masing-masing. Ingat, menjadi pemimpin bukan bermakna untuk mendapat orang yang berkuasa semata-mata, tetapi menjadi pemimpin bermakna akan menjadi ketua kepada orang yang menyokong kita sampai ke hari akhirat. Maka risalah Allah sahaja yang dapat menyelamatkan kita. Kita berkata begini kerana kita bosan. Kerana kita bosan dengan perbalahan politik yang tidak habis-habis. Dan terus terang kita katakan, pemimpin-pemimpin politik yang ada itu dilihat oleh kita generasi muda, anak-anak kita generasi muda, seolah seperti dinasor lama yang masih bertarung untuk menunjukkan kuasa. Wahai pemimpin yang ada, jika kamu tidak ingin membawa risalah Allah, maka ingatlah, lebih baik kamu berundur, atau kamu membawa gagasan risalah Allah. Dan sebenarnya di bawah sana ramai lagi pemimpin-pemimpin muda, anak-anak muda, mereka yang intelek, mereka yang berpelajaran tinggi, yang ingin kembalikan kepada Islam, kembali kepada Islam, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu cabaran tegas. Sebab itu bila Rasul-Rasul tadi mengaku, maka Allah mengatakan, baik, fashhadu, sekarang kamu bersaksi, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku juga menjadi orang yang bersaksi bahawa kamu sanggup berhenti daripada jawatan kamu demi mengikut risalah aku yang terbaru. Baik, jika kita bertanya, adakah pemimpin dalam negara kita berwatak sebegini? Jika tidak begini, jangan undi pemimpin yang seperti ini. Berdosa mengundi pemimpin yang seperti ini, kerana Allah Subhanahu wa taala telah membuat perjanjian dengan para rasul. Sahabat-sahabatku, lalu Allah mengatakan, kenapa saya kata berdosa? Allah menyatakan, faman tawalla ba'da zalik, sesiapa dari kalangan Nabi yang telah membuat perakuan untuk bersetuju mengikut risalah Allah tadi, tiba-tiba dia pusing belakang, dia tak setuju nak letak jawatan, dia nak kekal dengan jawatan dia yang asal sebagai Rasul juga, sedangkan Rasul yang baru yang datang dengan risalah Islam yang lebih jelas itu sudah ada, maka faman tawalla ba'da zalik faulaika humul fasiqun, maka mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang fasik, yang tidak membawa agama sebenarnya. Ini jarang didengar orang. Ini hakikat nak pilih pemimpin. Dan pemimpin yang fasik ini, dia berdegil untuk kekal dengan jawatannya, sedangkan dia tidak ingin membawa risalah Allah. Dia ingin apa? Maka Allah bertanya kepada pemimpin ini, afa ghaira dinillahi tabghun? Afa ghaira dinillahi yabghun? Boleh baca dua. Adakah selain daripada agama Allah yang kamu nak? Jawapan jelas, nak kuasa, nak bela diri, nak cipta kedudukan, nak kembalikan legasi. Islam hancur, itu tidak penting. Yang penting kita dapat kuasa. Maka Allah faham, mereka sebenarnya ingin
bukan agama. Mereka tak ingin pun agama. Sebab itu Allah bertanya, afa ghaira dinillahi yabghun, apakah selain daripada agama Allah yang mereka cari? Sedangkan sebenarnya walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha, sedangkan bagi Allah itu telah berserah, telah Islam, telah menganut segala mereka yang ada di langit, sama ada tau'an dalam keadaan terpaksa, wa karhan ataupun dalam keadaan taat, wa karhan atau dalam keadaan terpaksa. Ingat sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja kamu akan dikembalikan. Muslimin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang saya kasihi, apakah agama Allah itu? Apakah agama Allah yang disebut dalam soalan tadi? Agama Allah ialah al-Islam, iaitu kepasrahan. Islam maknanya mengembalikan kehidupan itu sebagai suatu penyerahan kepada Allah. Maka jika sekiranya apa yang dibawa tidak menunjukkan ingin kembali menyerah kepada Allah, maka itu bukan Islam, sekalipun dia bersolat dan sebagainya. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, dalam menceritakan pendekatan ini, perkara kedua yang kita perlu tahu, apa itu agama? Agama ialah kehidupan. Din itu ialah kehidupan. Maka kita perlu mengolah kehidupan yang kita lalui ini sebagai agama. Dan kita pernah dengar bagaimana dalam satu hadis di mana Abdullah bin Sabit menceritakan Umar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi dengan membawa beberapa kesimpulan ataupun penemuan yang baik-baik daripada kitab Taurat. Datang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, inni marartu bi akhilli min Quraizah. Tadi aku pergi jumpa bangsa Quraizah dan adalah kawan aku di sana, aku pun ambil daripada dia. Kawan aku itu fakatabali, dia menulis untukku jawami'a minat Taurah, beberapa dapatan petikan daripada kitab Taurah. Maknanya perkara-perkara yang baik. Ala ariduha alaika, boleh tak kalau aku nak baca kepadamu wahai Rasulullah? Ini kehidupan. Boleh tak kalau aku nak baca kepada kamu Rasulullah? Ini diambil daripada Taurat. Diambil daripada Taurat, kitab Allah juga. Maka ketika itu Abdullah bin Sabit melihat muka Rasulullah merah padam dan berkata kepada Umar, ala tara ma biwajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Hai Umar, kamu tak nampak ke muka Rasulullah dah jadi macam mana? Abdullah bin Sabit berbisik. Maka ketika itu Umar perasan. Terus Umar mengubah pendiriannya dengan berkata, radina billahi rabbah, kami hanya redha dengan Allah sebagai Tuhan kami, wabil islami dina, dan penyerahan hidup kepada Allah sebagai cara agama kami. Kemudian wabi Muhammadin rasulah, dan hanya Muhammad sebagai rasul. Maknanya kami minta maaf, kami tarik balik, kami tak nak bincang pun pasal Taurat. Sahabat sekalian, kesimpulannya ialah benda yang betul sekalipun, hatta daripada kitab Allah Taurat sekalipun, bila sudah lapuk zamannya, bila sudah tidak kena dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dibawa ke dalam agama kita. Bila sudah tidak lagi bersandar kepada apa yang ada dalam agama kita. Apalagi jika keputusan-keputusan politik yang ada, ketetapan-ketetapan dan cadangan yang akan diberi pengundi, yang diberi kepada pengundi dalam pilihan raya hanya sekadar manifesto yang lahir daripada kepentingan pribadi, kepentingan politik, kepentingan kuasa, kepentingan duit, dan kepentingan sejahtera kehidupan yang tak ada kena mengena dengan agama Allah dan risalah Allah, maka sudah tentu perkara itu batin. Tetapi ini yang kita ingin peringatkan kepada khalayak. Kita ingin beritahu bahawa Nabi SAW mengatakan apa? Wahai pemimpin semua, wahai pemimpin-pemimpin yang cuba menjadi petarung kepada kebenaran, pejuang kepada keadilan, pejuang kepada Islam dan sebagainya, dengar ini. Nabi SAW mengatakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, aku bersumpah, Nabi bersumpah, Nabi berkata, demi nyawa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah, lau asbaha fikum Musa alaihi salam, kalaulah di zaman ini
Musa masih ada bersama kamu. Musa masih hidup bersama kamu dan aku ada di sisi kamu. Summa taba'tumuhu, kemudian kamu ikut Nabi Musa. Wa taraktumuni, dan kamu tinggalkan risalah aku. Kamu tinggal aku, kamu ikut Nabi Musa. Nabi juga. La dhalaltum, nescaya sebenarnya kamu telah sesat. Maka bagaimana jika risalah Nabi Muhammad pun kita tak peduli? Kita gagaskan perbalahan, perpecahan, sampai untuk bersatu sehingga menyenangkan umat memilih pun kita tak mau. Maka wahai pemimpin, ingat kamu lebih teruk daripada orang yang mengikut Nabi Musa sewaktu Nabi Muhammad SAW sudah ada. Maka Nabi mengatakan, innakum hazzi minal umam, kamu itu hak aku sebagai umat. Kamu adalah bahagian aku dari kalangan umat manusia. Wa ana hazzukum minan nabiyyin, dan aku pula adalah hak kamu dari kalangan nabi, bukan nabi lain. Maka sahabatku, bagaimana jika sekiranya apa yang dicadangkan kepada kita itu langsung tak ada nubuwah, langsung tak ada risalah? Maka sebab itu, ingat baik-baik, menyerahkan apa yang berlaku dalam keadaan semasa, mengikut risalah Allah, itulah Islam. Sekarang kita nak serah kuasa kita kepada siapa? Pangkah yang kita akan buat nanti, kita nak pangkah siapa? Kita nak serah kepada siapa? Jika kita serah pangkah kita kepada orang yang tidak menunjukkan penyerahan diri kepada Allah, maka ingat, di waktu itu kita memilih kesesatan. Apakah kita perlu keluar mengundi? Jawapannya, kita perlu keluar mengundi. Jika sekiranya undi yang kita buat tadi masih membuka ruang untuk kita lihat Islam itu menjadi lebih baik, dan hatta di negara kafir sekalipun, negara yang diperintah oleh pemimpin kafir sekalipun, keluar memilih pengundi itu menjadi kewajiban, hatta sesama mereka itu kafir, demi untuk mencari yang lebih baik daripada yang lebih buruk. Itu kita tidak pertikaikan, kita sudah sedia maklum. Cuma satu perkara lagi yang kita perlu faham hari ini, ialah Islam itu penting. Dengar, saya ingin baca kepada kita semua hadis terakhir untuk khutbah kita hari ini, di mana Imam Ahmad menceritakan Abu Hurairah berkata ketika itu di Madinah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW ada bersabda, di hari kiamat nanti Rasulullah mengatakan, taji'ul a'mal yaumal qiyamah, semua amal yang kita buat akan datang di hari kiamat nanti. Maka Nabi mengatakan, datanglah salat. Fataji'us salah, salat pun datang. Lalu salat bercakap di depan Allah, ya Rabb, ana salah, wahai Tuhan, aku adalah salat. Lalu Allah berkata, innaka ala khair, baik, engkau bagus, engkau berada dalam keadaan baik. Maksudnya solat diiktiraf sebagai sesuatu yang baik. Kemudian datang pula sedekah, fataji'us sedekah. Begitu juga sedekah berkata, ya Rabb, ana sedekah, wahai Tuhan, aku ini sedekah. Maka Allah kata, okey, beres, innaki ala khairin, engkau berada dalam keadaan baik, bagus. Lalu summa yaji'us siyam, datang pula puasa. Kemudian dia berkata, puasa berkata, ya Rabb, ana siyam, aku ini puasa. Lalu berkatalah Nabi Allah, innaka ala khair, baik, engkau juga baik. Okey. Kemudian begitulah summa taji'ul amal, datang segala amal yang lain, semua amalan datang. Kullu zalik yaqulullahu ta'ala, di mana untuk semua amalan yang datang itu Allah berkata, innaki ala khair, innaka ala khair, sesungguhnya kau memang baik. Maknanya setiap amalan yang kita buat, jika betul caranya, akan diiktiraf baik di sisi Allah. Tetapi last kali, summa yaji'ul Islam, datanglah Islam, yaitu penyerahan dalam setiap yang tadi.
dalam solat, dalam sedekah, dalam puasa, dalam segala amalan itu, datang Islam. Islam berkata, ya Rab, wahai Tuhan, antas salam wa anal Islam. Engkau adalah kesejahteraan dan aku adalah kepasrahan. Ini yang Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut kepada kita. Lalu ketika itu berkatalah Allah, innaka ala khairin, sesungguhnya engkau di atas kebaikan, bikal yaum, maka dengan sebab kepasrahan ini, dengan sebab kamu wahai kepasrahan, akhuzu, aku akan ambil apa-apa daripada kamu, daripada apa-apa yang aku nak ambil. Wabika u'ti, dan dengan sebab engkau jugalah pada hari ini aku akan beri apa yang aku nak beri. Maknanya di sini, sahabat-sahabat sekalian, hadis ini memberitahu kita bahawa amalan yang baik, apa jua sekali amalan sekalipun, amalan itu semata-mata tidak menjadi sebab Allah melakukan hisabnya ke atas kita. Tetapi dasar hisab, dasar perkiraan Allah dalam setiap amalan yang kita buat adalah kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sahabat semua, ingat kepada siapa kita ingin menyerahkan kuasa, kepada siapa kita ingin menyerahkan kepercayaan, dan kepada siapa kita ingin meletakkan masa depan Islam. Itu yang Allah akan tengok dalam amalan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu samiul alim. Fastaghfirullah fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.